jangan bergerak. Kalau tidak, cikgu tembak awak. Cikgu bergerak saja. Okey, lihat. Ini seperti pistol kan? Tapi apakah nama alatan yang cikgu pegang ni? Cuba kamu teka. Okey, betul. Nama alatan yang cikgu pegang adalah pistol perekat panas. Fungsinya untuk mencairkan rod perekat panas yang digunakan untuk mencantum bahan. Hari ini kita akan belajar mengenai alatan dan juga fungsinya bagi menyediakan projek kereta metrik. Jom kita belajar. Okey, standard kandungan pada hari ini ialah 4/3. Mereka bentuk projek berasaskan bahan bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal. Standard pembelajaran pada hari ini ialah menyediakan alatan dan bahan berasaskan lakaran projek elektromekanikal. Objektif kita pada hari ini ialah menyatakan dua bahan yang kamu gunakan dalam menghasilkan projek kereta metrik, dan yang kedua menyatakan 4 nama alatan tangan dan 1 fungsinya dengan betul. Baiklah, sekarang tiba masa kamu hendak menghasilkan projek kereta metrik yang telah kita pilih. Bagi menghasilkan projek kereta metrik ini, kamu hendaklah menyediakan bahan, alatan tangan dan juga komponen bagi menghasilkan projek kereta metrik. Alatan, bahan dan juga komponen ini adalah berdasarkan pada apa yang telah kamu lakarkan. Lihat pada buku teks Reka Bentuk dan Teknologi halaman 14 dan juga 15. Terdapat beberapa alatan tangan, bahan dan juga komponen yang kamu gunakan untuk menghasilkan projek kereta metrik. Alatan tangan yang pertama ialah gerudi tangan mudah alih. Fungsinya adalah untuk menggerudi lubang pada kayu. Bula ialah gunting biasa, digunakan untuk menggunting bahan yang nipis. Ini adalah gunting logam, digunakan untuk menggunting zinc atau logam. Ini adalah gading kayu, digunakan untuk menukul pahat. Gading getah. Okey, gading getah ni digunakan untuk memukul logam dan juga meratakan logam. Kita pergi alatan seterusnya, iaitu tukul Warrington. Tukul Warrington ni digunakan untuk mengetuk paku panel. Alatan seterusnya ialah apit G yang berfungsi untuk mengapit benda kerja. Ini adalah pistol pengangkut. Pistol pengangkut berfungsi untuk mencantumkan dua bahan yang nipis. Alatan ni yang telah saya tunjukkan tadi, nama dia ialah pistol perekat panas. Fungsinya adalah untuk mencairkan rod perekat panas bagi mencantumkan bahan. Bola pelayar muncung tirus digunakan untuk membentuk kaki komponen dan juga memotong wayar. Seterusnya adalah pahat. Pahat ni adalah untuk memahat, meraut, meratakan tanggam dan juga membersihkan bucu tanggam. Panel ujian. Panel ujian ini berfungsi untuk memasang dan membuka skru kecil. Seterusnya ialah pemutar skru Phillips, digunakan untuk membuka dan memasang skru Phillips. Seterusnya ialah pisau perspek, memotong perspek. Alatan seterusnya ragum meja, mengapit benda kerja pada meja. Bola gergaji puting untuk memotong kayu nipis. Berbeza pula dengan gergaji tangan yang lebih panjang untuk memotong kayu yang lebih tebal. Gergaji lengkung halus berfungsi untuk menggergaji lengkung pada kayu yang nipis. Okey, pernah nampak gergaji rincung? Fungsinya adalah untuk memotong bentuk serong. Ini pula adalah gergaji kerawang. Gergaji kerawang ini menggunakan tenaga elektrik untuk memotong pelbagai bentuk pada kayu. Seterusnya kita pergi pada alatan namanya penggarit. Fungsinya untuk menanda dan menggaris logam.
Mata gerudi pula digunakan bersama dengan gerudi. Penembuk pusat untuk membuat tanda pusat pada logam. Gerimit digunakan untuk menembuk lubang pada kayu lembut sebelum diskru. Nampak pita pengukur? Pita pengukur untuk mengukur jarak yang panjang, lebih panjang daripada pembaris kamu. Alatan ni biasa kamu nampak, iaitu pembaris keluri untuk mengukur menada jarak yang lurus. Kali sesiku L untuk mengukur sudut tepat. Baiklah, kita lihat pada set kereta metrik. Okey, di sini adalah set kereta metrik yang dibekalkan oleh sekolah. Okey, tidak semua murid akan dapat sebab untuk tahun ini projek kereta metrik dilakukan secara individu kerana COVID. Jadi, murid hendaklah melaksanakan projek secara individu. Kita lihat pada bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah bahan kayu untuk bahagian tapak. Kayu ya. Ini adalah tayar. Seterusnya dibekal dengan kabel tie dan juga ganda. Ini adalah bahan-bahan bagi projek kereta metrik. Seterusnya kita lihat pada komponen. Komponen yang dibekalkan, ini adalah motor, pemegang bateri, suis, bongkah penyambung. Ini yang kecil ni gear dan juga skru. Komponen terakhir adalah LED, diod pemancar cahaya. Nanti kamu akan hasilkan projek yang dapat mengeluarkan cahaya daripada LED ini. Itu saja untuk hari ini. Kita akan mula menghasilkan projek pada minggu hadapan. Cikgu harap kamu dapat menggunakan idea yang kreatif bagi menghasilkan projek-projek kereta metrik. Selamat berjaya. Selamat belajar. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe.